Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita utama, Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg amat mementingkan penyediaan prasarana yang lengkap di sekolah-sekolah di seluruh negeri dalam memastikan pelajar mendapat pendidikan yang baik. Ini dibuktikan dengan penyaluran dana yang banyak menerusi projek transformasi luar bandar RTP untuk menaik taraf kemudahan dan prasarana sekolah terutama di kawasan Repok bagi menyediakan suasana pembelajaran yang selesa dan harmoni. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok Datuk Seri Huang Tiong Si, sebanyak 11.7 juta ringgit dana RTP telah diperuntukkan untuk sekolah-sekolah di Sarike dari tahun 2016 hingga 2022. Manakala katanya pada 2022 sahaja sebanyak 1.155 juta ringgit telah diluluskan untuk 23 buah sekolah di Sarike. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Penyampaian Insentif Pelajar Cemerlang SPM 2021 di Dewan Sentral Sarike pada Sabtu. Datuk Seri Huang dalam pada itu percaya sokongan dan insentif yang diberikan ini akan meningkatkan lagi semangat dan motivasi semua pelajar untuk terus berusaha memburu kejayaan dalam bidang akademik. Seramai 173 pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sungai Pauh, SMK St. Anthony, SMK Bandar Sarike dan SMK Tinggi Sarike menerima insentif dalam program tersebut. Daripada jumlah itu, seramai 25 pelajar mendapat 10A, 14 pelajar mendapat 9A, 23 pelajar mendapat 8A, 29 pelajar mendapat 7A, 41 pelajar mendapat 6A dan 41 pelajar mendapat 5A. Sementara itu, Pergerakan Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB telah mengadakan mesyuarat buat kali pertama di Ibu Pejabat PBB Jalan Bakor pada Sabtu. Menurut Ketua Pergerakan Pemuda Parti PBB Miro Simoh, sebagai parti tulang belakang kepada gabungan Parti Sarawak GPS, ia memerlukan satu pasukan yang kuat dan ampuh untuk bersedia dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Dan juga lain-lain perkara yang banyak juga kita bincangkan, apa yang perlu kita rancang dan kita bawa untuk parti ini dan seterusnya menjadikan Pergerakan Pemuda sebagai pejuang hadapan di dalam parti kita. Seperti kita tahu, sayap belia 1828 PBB adalah satu entiti yang tidak disamakan dengan pemuda. Mereka adalah entiti tersendiri dan kita masih lagi menunggu kelulusan daripada pihak ROS lah untuk amendment kita punya constitution berkaitan dengan penubuhan sayap belia PBB 1828 ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Pergerakan Pemuda tersebut. Jelas beliau lagi turut ditubuhkan ialah sebuah jawatankuasa perhubungan yang akan diketuai oleh Ketua Cawangan Parti PBB Dewan Undangan Negeri Dun Pujut, Yukanisman Awang Sauni. Kita juga menubuhkan satu jawatankuasa perhubungan yang akan menjadi jambatan penting untuk menghubungkan pihak sayap 1828 dengan kita di peringkat pemuda. Dan biro ini akan diketuai oleh YB Saudara Lukanisman, di mana kita akan menyaraskan banyak program bersama dengan sayap belia ini dalam kita mengetengahkan mereka, mematangkan mereka dalam bidang politik dan seterusnya, menanamkan minat mereka untuk bersama dengan parti kita. Dalam pada itu, Pergerakan Pemuda Parti PBB turut bersepakat untuk menubuhkan 4 biro penting sebagai tulang belakang untuk merencanakan program penting bagi mendekatkan diri dengan masyarakat. Antara biro yang ditubuhkan ialah Biro Penganjuran Program dan Aktiviti, Biro Ekonomi dan Keusahawanan, Biro Sosial dan Kebajikan dan Biro Politik dan Keahlian Perhubungan. Beralih ke perkembangan di kawasan Dun Bukit Bergunan dengan projek-projek naik taraf Dewan, naik taraf rumah Ros Jipon dan projek bekalan air graviti di Sungai Labi Pantu di Sri Aman telah siap sepenuhnya baru-baru ini. Projek-projek tersebut dilaksanakan di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP bagi Dun Bukit Bergunan di mana RM100,000 diperuntuk bagi naik taraf Dewan, RM150,000 diperuntuk bagi naik taraf rumah Ros Jipon serta RM40,000 diperuntuk bagi projek bekalan air graviti. Majlis perasmian kesemua projek itu telah disempurnakan oleh Adun Bukit Bergunan, Datuk Mong Dagang di Dewan Datuk Mong, Sungai Labi pada Sabtu. Beliau ketika berucap memberitahu program tersebut telah lama dirancang oleh pemimpin-pemimpin tempatan untuk manfaat semua. Manakala pada tahun ini beliau akan menumpukan fokus kepada sekolah-sekolah yang ada di kawasan sekitar. Dalam pada itu, Adun Bukit Bergunan itu ingin melihat prestasi akademik khususnya di SMK Melugu terus meningkat untuk tahun-tahun akan datang.
Pada majlis tersebut, Datuk Mong turut mengumumkan peruntukan RTP sebanyak RM100,000 untuk naik taraf dapur Dewan tersebut serta peruntukan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM8,000 untuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Ros Jipon dan RM4,000 untuk Biro Wanita Rumah Panjang itu. Manakala Hari Tanpa Kereta Bandaraya Miri 2022 telah diadakan buat julung kalinya di Bandaraya Miri pada Sabtu. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang berkata acara yang bermula seawal jam 6 pagi itu berlangsung di sepanjang jalan North Yew Seng berdepan dengan Wireless Walk Miri. Walk, jog and or cycle. And in this particular program today, we have it in the otherwise motorist area, that is the public road, so as to promote healthy living and reduce carbon emissions. Beliau berucap demikian mewakili Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ketika merasmikan program itu. Program di bawah Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak itu telah dianjurkan oleh Pejabat Residen Bahagian Miri dan Majlis Bandaraya Miri MBM dengan kerjasama Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Sarawak Tourism Board STB, Masterpiece Cycling Club, Transformer Fitness Bootcamp FTB dan Great Fitness Studio. Dalam pada itu, beliau yang juga adun pujut memberitahu Hari Tanpa Kereta Bandaraya Miri itu juga adalah salah satu inisiatif MBM untuk menjadi sebuah bandaraya sihat dan sejahtera. The reintroduction of Miri City Car Free Day is one of the initiatives of the Miri City Council under the implementation of strategic plan under the present 12th Malaysia Plan. Tambah beliau lagi, pengenalan semula Hari Tanpa Kereta Bandaraya Miri adalah salah satu inisiatif MBM di bawah pelaksanaan Pelan Strategik di bawah Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 sekarang dan bersempena dengan pembangunan dan pelaksanaan Rangka Kerja Bandaraya Rendah Karbon MBM. Sementara itu, Residen Bahagian Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof dalam ucapan aluannya berkata, program yang julung kalinya diadakan di Bandaraya Miri itu telah berjaya menarik minat penggiat aktiviti kecergasan sekitar Bandaraya Miri serta peminat aktiviti Personal Electric Vehicle PEV termasuklah yang datang dari Bintulu. Program seumpama ini adalah pertama kali diadakan di bahagian Miri. Walau bagaimanapun, ianya bukanlah sesuatu yang baru, bahkan sudah menjadi aktiviti biasa diadakan di beberapa buah negara luar, contohnya di Eropah dan negara ASEAN seperti Indonesia, dan yang paling dekat sekali adalah di bahagian kecil. Diadakan ialah aktiviti kecergasan dan senaman oleh FTB dan Great Fitness Studio, sukan menggunakan PEV, pertandingan basikal berhias dan cabutan bertuah. Berita seterusnya, Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Insinyur Richard Tajan bersama rombongan daripada Ibu Pejabat telah mengadakan lawatan kerja ke tapak-tapak projek di bawah seliaan JKR bahagian Betong baru-baru ini. Mereka telah melawat dua tapak projek transformasi luar bandar RTP iaitu cadangan Jalan Penom, Ulu Bayur, Danau Betong Fasa 1 dan cadangan Jalan Ulu Paku, Ulu Gerenjang, Ulu Krian, Ulu Kota Fasa 1. Tujuan lawatan adalah untuk melihat kemajuan fizikal di tapak pembinaan dan mengetahui isu-isu serta cadangan penyelesaian. Beliau bersama rombongan telah mendengar taklimat projek yang disampaikan oleh Jurutera JKR bahagian Betong, Shirley Francis Kureng berkenaan dengan kemajuan serta isu-isu di tapak tersebut. Semasa lawatan di tapak, beliau mengingatkan supaya JKR bahagian Betong sebagai pegawai penguasa projek-projek tersebut hendaklah memantau kerja-kerja di tapak dengan rapi. Selesai sesi lawatan, Insinyur Richard kemudiannya menghadiri program tanggungjawab sosial korporat CSR JKR bahagian Betong dengan kerjasama Pertubuhan Akhlak Chezongkor Betong di Kompleks Kerajaan Negeri Betong. Dalam program tersebut, Insinyur Richard telah menyempurnakan simbolik penyerahan sumbangan kepada 3 wakil penerima iaitu Pengerusi Pertubuhan Meninggikan Akhlak Chezongkor Chan Cucu, Wakil Ketua-Ketua Kampung Rokiah Mahmud dan Wakil Tuai Rumah Margaret. Seramai 30 penerima sumbangan yang terdiri daripada pelbagai kampung dan rumah panjang telah dijemput untuk menyaksikan simbolik penyerahan sumbangan tersebut. Turut menyumbang kepada program CSR tersebut adalah Pusat Khidmat Rakyat Adun Layar, warga JKR bahagian Betong dan QCCE dan Asas Ulung JV Sendirian Berhad. Selanjutnya,
Setiausaha politik kepada Premier Sarawak merangkap Ketua Cawangan Parti Persaka Bumi Putera Bersatu PBB Murum, Michael Mujahliha telah menyantuni mangsa-mangsa kebakaran di Umar Sambob, Long Semutut di Belaga pada Sabtu. Kebakaran yang berlaku pada 12 Julai lepas telah memusnahkan sepenuhnya 86 pintu di rumah panjang itu dan juga sebuah gereja. Pada lawatan tersebut, Michael Mujah mewakili parti PBB Cawangan Murum turut menyumbangkan sebanyak RM2,000 kepada Maren Umar Matulian yang mewakili kesemua mangsa kebakaran. Michael juga berkesempatan memberikan sokongan moral kepada kesemua mangsa agar terus tabah. Selain itu, beliau turut memaklumkan bahawa Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas akan menyalurkan bantuan kepada mangsa kebakaran berjumlah RM43,000 manakala RM10,000 pula akan disumbangkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Sehubungan itu, Maren Umar Matulian mewakili kesemua mangsa kebakaran di Umar Sambob menzahirkan penghargaan kepada PBB Murum di atas keprihatinan mereka. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak di gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.